kasira tu banyak. Biar banyak-banyak ingatkan Allah. Tengah duduk ni ingatkan Allah lah. Ingatkan Allah lah. Kita membicarakan tentang Allah, ingatkan Allah lah. Ingatkan janji-janji Allah. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, apa janjinya? Bagi orang yang kufur dan maksiat, apa janjinya? Itu ingat Allah lah tu. Hingga Allah puji, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar, kata Allah, yaitu mereka-mereka yang sentiasa berzikir, sentiasa mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil dalam pembaringan. Apa saja dia buat, semua dia buat mengingatkan Allah, ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Taala. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring, sambil apa saja dia buat. Dan sentiasa memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Seraya berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya apa yang kamu cipta pada langit dan bumi ini tidak dengan sia-sia. Faqina azaban nar, jauhilah kamu. Subhanak, maha suci engkau. Maha suci engkau, jauhilah kamu daripada azab api neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar, kata orang-orang yang sentiasa mengingati Allah. Lebih-lebih lagi sampai dia nak mati, dia tak lupa berzikir dengan Allah Ta'ala. Akhir kalamnya apa? La ilaha illallah. Dan ini janji Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, apa dapat? Dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga. Barang siapa akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dijamin Allah masukkan dia ke dalam syurga. Baik, kita baca senang. Berzikir dan berfikir. Maksud berzikir ialah menyebut nama Allah. Cukup senang berzikir. Apa kesalahannya? Allah, 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 Allah. Sebut aja nama Allah. Tak nak sebut Allah, sebut Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Tak nak sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Tak nak sebut Ar-Rahim, Al-Latif, 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 Al-Khabir, Al-Khabir, Al-Khabir. Macam-macam kita mesti beratus-ratus nama Allah boleh kita sebut. Yang dalam Quran aja ada berapa? 99 nama. Banyaklah sebut nama Allah. Ataupun sifat-sifatnya. Dan nama-namanya. Itu ingat Allah lah nama itu. Tak nak sebut, tak nak berzikir, baca Quran, itu ingat Allah lah namanya tu, Atau membaca Al-Quran. Tak reti baca Quran, takkan qul huwallahu tak dapat. Siapa tak dapat qul huwallahu, angkat tangan. Baca banyak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebut 3 kali, udah macam baca seluruh Al-Quran. Kalau baca 11 kali, Allah akan hadiahkan apa? Apa hadiahnya? Satu mahligai di syurga. 11 kali baca qul huwallahu ahad, Allah akan hadiahkan satu mahligai di syurga. Kalau tidak 2? Kalau tidak 2 mahligai, 22 kali. Kalau tidak 100? Kalau tidak 100 mahligai di syurga, berapa? Allah. Kalau 100, berapa? 11 kali 100, berapa? 110. Cukuplah senang, Cuma kita aja yang tak lalu. Ada orang yang tak, macam ketik aja nyebut nama Allah. Mayang tak, tapi lepas mayang bangkit. Lepas mayang teruk benar nak nyebut nama Allah tu. Kadang-kadang kita tengok kiri kanan, meramit mulutnya beda. Terus kena sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tengok dia meramit beda mulutnya. Maknanya ketik benar nyebut nama Allah tu kan ni. Dalam hati, Ustaz. Dalam hati aja bolehlah, baguslah tu, tapi ya ke pun.
Dari itu mata nengok cicak juga. Nengok tikus juga. Jadi banyaklah kita menyebut nama Allah. Tanda kasih. Kalau kita rindukan Allah, apa buat? Banyaklah sebut namanya. Tak pernah tengok ke? Jikalau abang merindu. Lagi? Apa? Sebutlah. Nampak pandai tak? Sebutlah namaku. Kalau rindukan Allah, sebutlah nama Allah banyak-banyak. Rindukan Nabi Muhammad, banyak selawat. Begitulah kita ni. Cukup senang nak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dalam Islam ni buat apa saja boleh menjadi sumber pahala. Makan jadi sumber pahala, minum jadi sumber pahala, menguap jadi sumber pahala, berosin jadi sumber pahala, jadi sumber pahala. Apa lagi? Duduk dalam ramai-ramai macam ni boleh dapat pahala ni. Sekarang ni dapat pahala tak? Dapat pahala. Kita berhadir dalam majlis ilmu, Allah bagi pahala. Selangkah berjalan, tengok pahala macam mana? Selangkah dia berjalan dari rumahnya, apa? Allah bagi dia 10 kebajikan. 10 jenis pahala. Dan dihapuskan 10 kejahatan. Itu baru selangkah. Dari rumah kemari berapa langkah? Ada orang duduk jauh-jauh ni. Paling jauh di mana ni? Tambun. Dari Tambun kemari berapa langkah? Kalau nak tahu sekarang, tinggal toko. Jalan kaki, bilang langkah tu. Tahu boleh berapa langkah. Kali 10. Sampai-sampailah, tapi mungkin malam karang, tengah malam karang baru sampai. Dah habis ceramah. Itu kalau nak tahu, tapi bukan suruh nak tahu. Selangkah dia bagi 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Itu dia sumber pahala, cukup senang bagi orang-orang yang mengetahui. Kita ni sekarang dah tahu ke tak tahu? Sudah tahu. Jadi kita bertindaklah sewajarnya mengikut apa yang kita tahu. Baik. Jadi kalau tak ada apa, baca Al-Quran, ingat dan menyebut tanda-tanda kekuasaan Allah. Kejadian siang dan malam itu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, lagi la ayatil liulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pertukaran antara malam dan siang adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Yaitu yang tadi lah tu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu disuruh Allah tu. Itu Allah puji mereka-mereka yang mahu berfikir. Bagi orang-orang yang mahu berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, bagi orang-orang yang mahu berfikir. Tanda-tanda itu. Didatangkannya malam dan didatangkannya siang sebagai tanda kebesaran. Baik. Kerana dengan demikian akan mengekalkan hubungan hati dengan Allah, menyedikitkan pula menyebabkan hati menjadi lupa dan lalai. Bila kita ingat Allah, tak adalah kita lupa, tak adalah kita lalai. Sentiasa aja ingat bahawa Allah itu sempurna, mendatangkan peraturan-peraturan yang sempurna untuk menyelamatkan umatnya. Kerana Allah yang menjadikan kita, bukan Amerika yang menjadikan kita, bukan Korea yang menjadikan kita, bukan Jepun yang menjadikan kita. Siapa menjadikan kita? Allah. Jadi kita kena ikut peraturan Allah. Kerana dia lebih tahu macam mana nak menyelamatkan kita. Dan dia sudah menyediakan satu cara hidup yang lengkap untuk kita. Apa saja dalam kehidupan ni ada peraturan yang telah ditetapkannya. Sama ada pendidikan, ada ekonomi, ada akhlak, ada dakwah, ada kekeluargaan, ada. Apa yang tak ada dalam Islam? Apa yang tak ada dalam Islam? Semua ada. Apa pun ada.
Dia meliputi segenap aspek kehidupan. Ada peraturannya. Dan kalau nak dosa pun ada juga. Terpulang daripada kita. Jadi sebab itu kita kena selalu menyebut nama Allah. Untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Umar bin Al-Khattab pernah mengajak sahabatnya menambahkan iman mereka dengan berzikir, mengingati Allah. Umar selalu ajak sahabat-sahabat, mari kita berzikir, mari kita bertahlil, mari kita bertasbih, mari kita bertahmid, mari kita apa lagi? Bertakdis, mari kita selawat, mari kita baca Quran. Itu semua zikir namanya, ya. Ini anjuran Umar ibn Al-Khattab. Salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, diriwayatkan daripada Abi Ja'far, daripada datuknya Umair bin Habib, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, iman boleh bertambah dan berkurang. Iman tu yazid wa yanqus. Yazid tu artinya bertambah, bukan nama orang Yazid ni, ya. Yazid, dia bertambah. Wa dan yanqus, berkurangan. Jadi kalau kita selalu berzikir, bertambahlah iman tu. Selalu kita beribadat, bertambahlah iman tu. Selalu kita baca Quran, bertambahlah iman tu. Selalu kita selawat, bertambahlah iman tu. Tapi kalau selalu nengok apa? Nengok Maharaja Lawak, bertambah ke kurang? Kuranglah iman tu, ya. Selalu aja nengok pendekar berjalan lapuk, berkuranganlah iman tu. Lebih-lebih lagi kalau selalu nengok maksiat. Buka apa namanya? Buka komputer, tengok cerita-cerita lucah macam. Berkuranganlah iman. Makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, boleh membawa kepada kekufuran. Itu yang kita takut tahu. Dia boleh bertambah dan boleh berkurangan. Lalu ditanya beliau, bagaimana ia bertambah dan bagaimana ia berkurangan? Ditanya dia. Tanya siapa ni? Ditanya siapa? Sahabat Rasulullah, itu namanya siapa? Abu Ja'far. Datuknya Umar bin Habib, salah seorang daripada sahabat Rasulullah. Dia telah berkata, datuk dia Abu Ja'far tadi, ya, Umair, bukannya Umar, Umair bin Habib. Dia telah berkata, iman tu boleh bertambah dan boleh berkurangan. Lalu ditanya beliau, bagaimana ia bertambah dan bagaimana ia berkurangan? Beliau menjawab, apabila kita berzikir, mengingati Allah, kita memujinya dan bertasbih, itulah penambahan iman. Bila kita berzikir, bertasbih, itu bertambahlah iman kita, ya. Jadi rajin-rajinlah bertasbih. Macam mana bertasbih? Tasbih, 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 tasbih. Itu kan? Macam mana tasbih? Sebutlah banyak-banyak subhanallah, subhanallah. Itu tasbih namanya, ya. Kerana zikir ni macam-macam. Ya. Secara umumnya yang kita buat tu zikir. Kemudian zikir tu ada dia punya apa? Bahagian-bahagian. Ada dia punya kategori-kategori. Kalau kita sebut subhanallah, itu namanya apa? Tasbih. Kalau kita sebut alhamdulillah, namanya apa? Tahmid. Tahmid, ya. Ha mim dal tu artinya puji. Kita puji Allah Taala. Itu namanya tahmid. Kalau kita sebut Allahu Akbar, itu namanya apa? Takbir. Tak tahu ke takbir? Takbir. Tak tahu namanya apa pun? Takbir. Tahu. Itu namanya takbir, ya. Kalau kita sebut Quddusun, ada Rabbun, Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh, itu namanya apa? Apa namanya tu? Taqdis. Itu namanya apa? Taqdis. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Itu namanya taqdis. Kalau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, itu namanya apa? Selawat. Kalau kita sebut Astaghfirullahalazim, apa namanya? Apa namanya? Ya Allah, istighfar. Itu namanya istighfar. Ya. Kalau kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya apa? Tahlil. Kesemua tadi namanya apa? Zikir. Faham kan ni? Apa saja yang kita sebut, itu namanya zikir. Kita sebut Allah, 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 zikir lah tu.
Nyanyi boleh tak? Ya Allah, 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 ya Allah. Siapa tak hafal angkat tangan? Ada orang tak hafal? Itu zikir lah namanya tu. Bukan susah benar nak zikir ni. Malas dengan rajin aja. Ya. Daripada mengumpat tu mana elok? Mengumpat ke zikir? Eloklah berzikir. Ya. Ini daripada yang bercakap yang sia-sia tu. Apa salah? Tak payahlah. Hentikan cakap. Saya selalu sebut dah apa? Banyak cakap. Udah lupa tu. Penat ngaburnya. Banyak cakap. Salah. Tak betul. Banyak cakap, banyak salah. Apa ni? Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Tak pernah dengar ke sini? Ada. Di mana saya ngajar mestilah saya apa kan utarakan apa ni kalimah ini. Banyak cakap, sambung. Banyak salah, banyak salah, banyak dosa, masuk neraka. Ya. Itu hadis tau. Cuma bukanlah bunyi itu hadisnya. Man kasura kalamuhu kasura saqtuhu. Barang siapa banyak percakapannya maka banyaklah kesalahannya. Man kasura saqtuhu kasurat zunubuhu. Siapa yang banyak kesalahannya maka banyaklah dosa-dosanya. Man kasurat zunubuhu fannaru aulabi. Barang siapa banyak dosanya maka nerakalah yang layak baginya. Itu dia. Itu maksud hadis tu. Jadi saya concise-kan hadis tu. Ubah suai. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Hafal ni ya. Lagi 2 minggu nak tanya. Siapa tak dapat, kena ketuk tampi. Okey. Ya. Ya. Berkenaan dengan kata zikir tu. Mana ada setengah tu yang kita tahu yang luar dengan musiknya apa yang itu lebih ataupun tak elok macam mana? Zikir macam mana? Luar? Yang macam dia dengan iringan muzik. Dengan iringan muzik. Ini selalu saya. Dengan iringan muzik ni ada khilaf ulama. Ya, ulama tasawuf dia tak ada muzik langsung. Itu ulama tasawuf. Tapi ulama fiqh dia mengatakan tidak ada nas yang melarang. Hadis sahih yang benar-benar melarang tentang satu-satu muzik itu tidak ada katanya. Tapi hadis umum ada. Cuba baca satu kitab namanya 40 peristiwa akhir zaman. Yang 40 peristiwa akhir zaman ada kitab itu. Ada 15 perkara apabila dilakukan oleh umatku kata Nabi, maka layaklah mereka ditimpa bala bencana. Yang ke-14 itu apabila muzik dimainkan hari-hari. Muzik dimainkan hari-hari. Dia tak sebut lagi gitar ke, gamboi ke, biola ke, piano ke, akordion, tak sebut. Tapi dia sebut muzik. Apabila muzik dimainkan hari-hari. Bermakna muzik itu dilarang ke digalakkan? Dilaranglah. Muzik itu dilarang. Itu dia secara umum menjadi sebab itu. Tapi hadis sahih yang mengatakan gitar tu haram tak ada. Memang tak ada. Biola tu haram tak ada. Cuma Imam Al-Ghazali mengatakan setiap yang dipetik, setiap yang digesek dan setiap yang ditiup adalah haram. 3 yang dipetik, yang digesek, yang ditiup. Itu adalah haram kata Imam Al-Ghazali. Cuma dia tidak apakan dengan hadisnya, tidak disertakannya dengan hadis-hadis. Jadi menjawab soalan itu ya. Ada ulama yang mengharuskannya, tapi ada ulama tasawuf mengatakan yang mengharamkannya.
Kalau baca dalam kitab Penawar Bagi Hati pun ada sebut itu. Jangan kamu terpedaya dengan orang-orang yang mengatakan harus untuk bermain muzik. Ada langsung. Adalah belajar Penawar Bagi Hati. Siapa selalu pergi kelas paksi di masjid negeri itu, udah habis pun kitab. Udah habis kitab. Ada pernah pergi tak? Hari Ahad kelas paksi tak pernah. Sini pun ada. Tak apalah ya. Dulu ada pergi ya? Tak apalah. Udah habis pun kitab itu. Sekarang ada pakai kitab lain. Yang ngajarnya siapa? Yang habisnya siapa? Ya Allah, tak nampak dah meh. Tunjuk siapa? Dia yang habis kan. Itu dia. Sekarang ni dah baca kita Hidayatus Salikin. Tahu Hidayatus Salikin? Yang kita baca di masjid Batu Enam Tambun. Hidayatus Salikin. Kerana Penawar Bagi Hati itu dah habis. Baik, bukan saya nyuruh perempuan pergi ke sana ni, tuan-tuan ni ya. Itu nak ngabarkan bahawa di sana tu setiap minggu ada pengajian. Iaitu ya, hari Ahad. Siang, malam tidak malam ada, kecuali hari Minggu. Pagilah pukul 9, start pukul 9 tu. Duha, kuliah duha di masjid negeri. Tiap-tiap hari Ahad ada. Tapi bertukar-tukar orang lah. Minggu ini orang ni, minggu ini orang ni, minggu ini orang ni. Ada jadual situ. Carilah ya. Apa dia? Dulu ada. Sekarang di sini pada sini lah udah tu. Yang wajib menuntut ilmu, bukan wajib pergi ke masjid negeri dah. Yang wajib menuntut ilmu. Di mana ada majlis ilmu, pergilah. Di samping di situ ada juga majlis ilmu di Masjid Panglima Kinta. Hari Ahad pun ada. Tahu Masjid Panglima Kinta? Tahu. Ada situ. Di sini pun ada. Lagi? Ada ke tempat lain? Rasanya tak ada, itu aja dua je. Jadi maknanya di Ipoh ni banyak benar tempat boleh menuntut ilmu ya. Ndak dengan tanda aja. Baik, mudah dulu. Jadi bila kita lupa itu maknanya kekurangan iman tu, kata dia Umair bin Habib tadi ya. Bila kita banyak berzikir itu bertambahlah iman kita. Ya. Abdullah bin Rawahah pernah memegang tangan sahabatnya dan berkata, marilah kita beriman satu saat. Ya, marilah kita beriman satu saat, iaitu kita duduk dalam majlis zikir. Majlis zikir yang paling tinggi nilainya ialah majlis ilmu ni. Baik, kita ni majlis zikir ni. Ya tak? Kita ingat Allah tak sekarang ni? Ustaz selalu sebut nama Allah tak? Puan-puan selalu dengar nama Allah disebut. Tuan-tuan selalu dengar tak nama Allah disebut? Ya, artinya majlis zikir ni. Jadi majlis zikir yang paling tinggi nilainya di sisi Allah ialah majlis ilmu. Ya. Rasulullah pernah masuk ke dalam satu masjid. Dia tengok ada berkumpulan, ada manusia-manusia. Ada manusia satu kumpulan tu dia semayang aja, turun naik, semayang saja. Bukanlah berjemaah, dia semayang, semayang sunat ya. Satu kumpulan lain tu berzikir aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha dan sebagainya. Satu kumpulan lain mereka bermuzakarah ilmu. Mencerita tentang ilmu, maka rukuk Islam semayang tu kopi ni. Ada seorang murabbinya yang ngajar. Jadi dia baginda pergi duduk dekat kumpulan yang mana? Kumpulan menuntut ilmu. Kerana dia paling tinggi nilainya ialah majlis ilmu ya. Itu sebab disifatkan oleh baginda majlis ilmu ini sebagai apa? Sebagai apa? Ya Allah. Menengok sebagai apa? Taman-taman syurga di mana? Di dunia. Taman-taman syurga di dunia. Kata Nabi, apabila kamu lalu pada taman-taman syurga di dunia, hendaklah kamu singgah dan petik buah-buahannya. Apa buah-buahannya? Ilmu lah. Ilmu tu biar ilmu yang memberi manfaat. Jangan sebarang ilmu ya. Ilmu yang memberi manfaat. Apa ilmu yang memberi manfaat? Tanda-tandanya ada berapa? Ada 6 tandanya. Ilmu yang memberi manfaat itu 6 tandanya. Yang pertama,
bertambah takutnya dia kepada Allah. Lagi alim, lagi bertambah takut. Lagi banyak ilmunya, lagi bertambah takutkan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Dia tak berapa gemarkan dunia. Kalau ada pertemuan antara dunia dan akhirat, dia pilih yang mana? Dia pilih akhirat. Dia tinggalkannya dunia tu. Yang ketiga, dia lebih gemar kepada akhirat. Dua dengan tiga tu dia berkait ya. Yang ketiga, lebih kegemarannya kepada akhirat. Kalau dia tahu ada majlis akhirat, dia akan pergi walau jauh pun. Walaupun hujan, walaupun dia tak berapa sihat, dia pergi juga. Kerana dia seronok penuh dengan majlis-majlis yang menyeru kepada akhirat. Itu tiga tanda. Yang keempat, apa tandanya? Dia sedar, dia tahu, dia kenal kelemahan dirinya sendiri. Dia kenal keaiban dirinya sendiri. Kita selalu apa? Kita selalu kenal juga, tapi bukan keaiban diri sendiri. Apa? Keaiban orang lain. Dia nampak aja kesalahan orang lain. Nampak aja kelemahan orang lain. Macam tuan-tuan dan perempuan ni nampak aja kelemahan Ustaz Ibrahim. Apa kelemahannya? Kalau nak bagi satu khotbah, suruh tulis apa kelemahan Ustaz Ibrahim, tak muat, tak cukup khotbah tu. Tapi kalau cerita kelemahan diri sendiri, tak ada, tak ingat dia apa kelemahan diri sendiri. Selalunya kita ni syok sendiri, tahu syok sendiri. Kita rasa kita ni ada orang yang terbaik, kita ni ada orang yang terhandai, kita ni ada orang yang paling takwa, kita ni ada orang yang paling soleh dan solehah. Tapi orang yang ada ilmu manfaat, dia kenal dirinya, tahu kelemahan dirinya. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Dia tahu macam mana syaitan nak menggoda kita supaya kita beralih daripada majlis ilmu macam ini ni. Dia kenal tipu daya syaitan. Yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadahnya. Boleh merosakkan pahala ibadah tu dia tahu. Apa yang boleh merosakkan pahala ibadah? Ada dua. Satu namanya riak, lagi satu namanya ujub. Ujub dan riak, ataupun riak dan ujub. Boleh merosakkan pahala ibadah. Kalau ada 6 perkara ni, maknanya ilmu yang dia belajar tu ilmu yang memberi manfaat ya. Kalau tidak, tak ada memberi manfaat. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia hafal kata-kata ribu hadis, tak ada memberi manfaat baginya. Baik, itu dia. Jadi mari kita beriman, kata di Abdullah bin Rawahah. Dia memegang tangan sahabatnya dan berkata, mari kita beriman 1 saat. 1 saat ni mungkin 1 second, mungkin 1 jam. Kerana cakap Arab ni, saat tu artinya jam. Mungkin 1 saat ataupun 1 second. Itu apa namanya? Itu open to discussion. Iaitu kita duduk dalam majlis zikir. Ini boleh terdapat dalam qasidah Ibnu Qayyim, jilid yang kedua, halaman 140 141. Ini yang tadi majlis zikir tadi ya. Allah telah menerangkan bahawa di antara sifat orang-orang mukmin ialah berzikir mengingati Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring, seperti firman Allah. Coba baca 1 2 3. Yang saya bacakan tadi lah tu ya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Elok hafal ayat ni ya. Surah Ali Imran ayat 191. Iaitu artinya, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring. Diri pun ingat Allah, duduk pun ingat Allah, berbaring pun ingat kan Allah Ta'ala. Maksud berfikir, tadi tasbih ya, ataupun berzikir.
Zikir tu macam-macam ya. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada selawat, ada istighfar. Ya, ada doa, itu semua zikir belaka tu. Ada baca Quran dan sebagainya. Sekarang ni fikir. Apa reti fikir? Fikir. Apa reti fikir? Ya, maksud berfikir ialah berusaha supaya selalu melihat dan merenung kepada makhluk ciptaan Allah. Tengok makhluk tu, ingatkan Allah. Dia nampak gunung, ingatkan Allah. Nampak laut, ingatkan Allah. Nampak pemandangan yang indah, ingatkan Allah. Nampak manusia, ingatkan Allah. Nampak binatang, ingatkan Allah. Itu suruh berfikir tu. Ya? Fikir kan. Macam mana Allah jadikan langit? Tiang tak ada. Ada ke tiang langit tu? Mana mencari tiang? Pergi ke England ada tiang? Pergi ke Amerika ada tiang? Pergi ke Afrika ada tiang? Tak ada. Tidak pula runtuh. Hebat ke tak hebat ciptaan Allah Ta'ala? Tak ada tiang. Tengok matahari yang Allah jadikan tu. Ada pernah rosak? Ada pernah MC dah? Tak ada langsung. Ada pernah sakit perut? Ada pernah jumpa doktor? Tak ada. Sentiasa aja. Sudah berapa juta tahun dah matahari tu ada. Masih berfungsi dengan sempurna. Tak ada langsung rosak-rosak. Tak ada langsung dia lewat-lewat. Tak ada langsung dia malas-malas. Dia menurut aja apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu kena fikir tu. Gerhana tu bukannya dia rosak. Rosak ke matahari tu? Tak, gerhana tu pertembungan antara matahari dan bulan. Cahayanya tu dilindungi oleh salah satu daripadanya. Kalau matahari yang melindunginya jadi gerhana matahari. Kalau bulan yang melindunginya jadi gerhana bulan. Dia bukan rosak je. Bila dia jalan tu, dia punya perjalanan tu bertembung. Itu namanya gerhana. Itu menandakan kebesaran Allah Ta'ala. Bukan kerana hantu setan. Bukan macam orang Cina tengok gerhana matahari, gerhana bulan, dia pun ambil gendang, buka gendang, tong nak ngalau setan. Kita kalau gerhana matahari apa buat? Semayang sunat gerhana matahari. Kalau gerhana bulan pun semayang sunat gerhana bulan. Itu kita mengakui, mengiktiraf kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suruh fikir tu. Apa saja peristiwa kita mesti kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenung pada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat tertin tanda-tanda. Tanda-tanda Allah dan kekuasaannya. Itu kita berfikir. Oleh kerana di antara pengertian iman ialah selalu merasai kebesaran Allah, kekuasaannya, kemuliaan sifat-sifatnya dan keagungan perbuatannya. Sentiasa apa saja dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Semua. Kerana Allah tu yang paling dia cintai. Macam orang juga lah. Dia tengok kuih tu sedap penuh rupanya. Berlapis-lapis. Ada hijau, ada biru, ada kuning. Halus aja dia punya buatan. Kalau kuih tu halus benar buatannya, dia nampak apa? Nampak tangan yang menguli tepung tu lagi halus katanya. Macam itulah. Ya ke tak? Ya ke tak? Orang perempuan tak terasa lah, orang lelaki terasa lah. Lagi halus ya. Tangan yang menguli tepung tu, tangan yang menyusun lapis-lapis tu lagi halus. Macam itulah kita ingat alam. Nampak matahari, hebatnya matahari itu. Kalau matahari itu hebat, yang menjadikan matahari itu lagi hebat. Faham ke ni? Bukan saja nak gatal-gatal dah. Kalau misalnya ustaz ni gatal penuh, ke situ je pergi. Nak menyatakan kita ni sentiasa mengingati penciptanya. Tengok manusia pun begitu juga. Tengok manusia. Kalau saya tak potong janggut saya, apa jadi? Apa jadi janggut saya? Panjanglah dia. Boleh tak sini ke pintu tu panjangnya? Kalau tak potong-potong boleh tak? Kalau kuku tak potong, boleh tak dia panjang? Boleh. Kalau mesia tak potong, boleh tak dia panjang? Kalau rambut tak potong, panjanglah jadinya. Tapi pasal apa bulu kening tak panjang? Ada ke orang motong bulu kening? Tak ada. Kalau potong dia tumbuh tak? Tumbuh. Tak balik kan? Potong. Tumbuh bulu kening tu. Tumbuh tak ada? Tumbuh. Tapi sampai ke satu peringkat dia berhenti tumbuh. Itu aja.
Dia tak ada panjang apa ni ya. Kalau tampilnya panjang apa macam? Kalau tampilnya panjang apa macam? Macam mana nak buat toko dari Manja kemari? Ya. Udah panjang je tu jadi Allah nak jaga makhluknya. Dia sampai ke satu peringkat dia berhenti. Dia tumbuk sampai satu peringkat dia berhenti. Begitu juga bulu mata, dia sampai satu peringkat dia berhenti. Yang lain kalau bulu hidung tak potong macam? Kalau bulu hidung tak potong macam? Panjang. Pasal dia tak ada apa mendatangkan bahaya kepada tuannya. Tapi kalau bulu kening panjang, bahaya tak? Punya bahaya ya. Saya nak bersyarah pun payah. Kau dah panjang betul. Saya buat dulu. Assalamualaikum sikit kau punya teruknya ya. Itu dia kebesaran, kesempurnaan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kita tengok alam ni, maka kita nampak kebesaran Allah Ta'ala. Itu suruh kita fikir tu. Sebab itu Allah selalu cabar manusia. Afala ta'qilun, kata Allah. Tidakkah kamu itu memiliki akal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak boleh berfikir, kata Allah ya. Lagi apa kata Allah? Afala tatazakkarun, apakah kamu tak dapat peringatan? Semua Allah cabar manusia supaya gunakan akal. Ya ulul albab, wahai orang-orang yang mahu berfikir. Macam ayat yang saya baca tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Iaitu sesungguhnya kejadian yang Allah jadi kejadian langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya kejadian langit dan bumi itu dan pertukaran antara malam dan siang adalah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Itu tanda-tanda ya. Ditukarnya lepas malam siang, lepas siang malam, lepas malam siang. Mun tampilnya tak ada malam, tak ada siang-siang macam. Tampilnya dunia ni tak ada siang-siang, malam macam. Sekarang pukul 7 kan? Udah start malam tu. Dia malam je, pergi esok 7 esok malam lagi, pukul 10 esok malam lagi, pukul 12 esok malam lagi, pukul 4 esok malam lagi, tak ada siang-siang apa macam. Tidur je ke? Ya ke? Mana maunya lama menurut tidurnya? Apa akan jadi tuan-tuan dan puan? Ya Allah. Dia ada ke belajar sains? Ada ke belajar sains lah tu? Kalau dia malam aja, dia panas ke sejuk? Sejuk lah. Makin lama makin sejuk. Makin lama makin sejuk. Makin lama makin sejuk. Sekarang ni mengapa kita ada rasa panas? Kerana siang-siang apa rasa panas? Kerana ada cahaya matahari, dia jadi panas. Ini dia malam je, sejuk, makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk. Kalau dah bertahun-tahun sejuk aja macam. Apa jadi kalau dah sejuk bertahun-tahun? Air sungai tu jadi apa? Jadi beku. Air laut jadi apa? Jadi beku. Sungai beku, laut beku, tasik beku, parit beku. Apa lagi? Semua. Otak pun beku lagi. Lagi? Otak dah betul tu? Otak beku lagi. Dalam perut kita ada apa? Ada air kencing? Ada ke tak ada? Air kencing beku, darah beku. Asal ada yang cair dalam badan kita tu semua beku. Atas kalau dah beku? Kalau dah beku tak? Padamlah. Semua padam. Kalau dia malam aja. Nampak? Jadi Allah nak jaga makhluknya, lepas dia sejuk, dia datangkannya matahari. Panas balik. Kemudian panas dah sampai ke puncaknya, dia sejukkannya balik. Dia ada imbangan. Ya, begitu juga kalau Allah panaskan siang aja, tak ada malam-malam macam. Macam mati ke tak? Mati ke tak? Mati juga. Dia makin lama makin panas, makin lama makin panas. Tapi sikit-sikit ya. Sikit-sikit matahari tu bukan kuat cahaya. Makin lama makin panas, makin lama makin panas, makin lama makin panas. Akhirnya apa jadi pada air sungai? Kering. Bukan kering aja, apa jadinya? Menggelegak. Ya. Lepas sebelum dia kering, dia menggelegak dulu. Menggelegak. Ya ke tak? Any objection? Setuju tak?
Setuju dah tu. Air sungai menggelegak, air tasik menggelegak, air laut menggelegak. Otak pun menggelegak lagi. Dalam badan kita ni apa lagi? Air kencing menggelegak lagi. Apa lagi? Darah menggelegak. Apa saja yang cair dalam badan kita ni semua menggelegak. Artinya kalau dah darah menggelegak macam mati juga. Jadi kalau panas saja pun mati, kalau sejuk saja pun mati. Itu sebab Allah imbangkan antara panas dan sejuk. Itu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tak terasa lagi ke? Tak terasa lagi ke? Bahawa Allah tu maha sempurna. Ya? Maha sempurna menjadikan alam ini. Elok aja. Ya? Itu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala tu. Dan kekuasaannya. Oleh kerana di antara pengertian iman ialah selalu merasai kebesaran Allah. Bila kita selalu merasakan kebesaran Allah, artinya iman kita tu bertambah lagi. Ya. Masih ingatkan Allah saja. Ya. Kekuasaannya, kemuliaannya, sifat-sifatnya dan keagungan perbuatannya. Perbuatan Allah tu elok aja ya. Ada masanya dilaporkannya kita, ada masanya dikenyangkannya kita ya. Ada masa digembiranya kita, ada masa disedihkannya kita, ada masanya dimarahkannya kita. Ada masanya kita rindukan seseorang, ada masanya kita getikkan seorang tu. Itu Allah dah elok je susunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu menandakan keagungan Allah Taala. Perbuatannya pun begitu juga. Apa saja yang Allah jadikan tu semua untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya, dia yang menjadikan apa saja yang di atas muka bumi ini untuk kegunaan manusia. Everything that Allah does is for us. For us, bukan for us hutan. For us, untuk kita. Allah jadikan mah untuk ayam kan? Untuk siapa? Untuk manusia, supaya manusia dapat menggunakan mah tu untuk perhiasan diri mereka. Itu yang bila ada sebab sebentuk cincin mah tu apa? Bila ada sebentuk cincin mah macam gatal je tangan. Dari tu gatal. Ngapa dari gatal? Nak nunjukkan dia ada cincin mah. Molek-molek je bila dia goyangkan jari ni. Untuk manusia lah tu. Berlian untuk siapa? Monyet ke? Untuk manusia. Mutiara untuk siapa? Untuk manusia. Lagi apa? Minyak untuk siapa? Ada gajah hendak minyak petrol. Ya, ada ke gajah hendak minyak petrol? Buat apanya ya? Untuk manusia. Makan minum untuk siapa? Untuk manusia. Everything yang Allah buat semuanya untuk manusia. Ya. Agung tak Allah Ta'ala? Besar tak? Kalau tak terasa lagi kebesaran Allah Ta'ala itu memang apa benar lah ya, benar apa benar lah dia. Inilah dia, kebesaran Allah Ta'ala. Baik. Perasaan ini lahir daripada banyak pemerhatian. Itu suruh kita perhatikan kejadian langit dan bumi. Termasuk diri kita sendiri, perhatikan kejadian kita ni. Dijadikannya hidung kita, nampak hidung? Siapa tak ada hidung ke tangan? Mana rupa hidung kita ni? Lubangnya ke bawah. Ya tak? Kalau tampilnya ke atas betul macam? Pangkainya sini ke bawah. Yang ini ke atas. Betul macam? Kalau hujan macam mana nak berjalan? Kena pakai payung atas sini. Lepas tu elok aja dia letaknya hidung tu atas mulut. Dekat dengan mulut. Hidung ni dekat dengan mulut dengan apa? Apa salahnya Allah jadikan hidung tu dekat punggung? Kalau hidung ini dekat punggung, apa yang kita cium? Bau punggung tu lah. Wangi benar kan? Ya 24 jam cium dia je. Wangi kan? Jadi dijauhnya daripada punggung, letaknya dekat mulut. Supaya menjadi apa? Menjadi custom bagi makanan yang nak masuk dalam mulut kita tu. Bila kita makan satu benda, apa kata hidung? Okey, kata hidung ngap. Ya? Dia automatik itu. Bila dekat je, okey, bau sedap, makan. Bila ada bau lemak, makan. Mak tu ada bau apa? Bau manis, makan. Kalau tang punggung hidung sikit kau punya susah. Nak makan susah dah. Ambil makanan tu tu. Okey kata hidung, baru ngap kata. Okey, baru ngap kata. Okey, baru ngap kata.
Tak keterasa ni. Ya. Inilah dia tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala untuk menyenangkan manusia, kejadian Allah Ta'ala. Itu yang Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Tak ada yang mengatasi kebaikan ataupun keelokan manusia. Binatang yang lain tu tak boleh nak mengatasi kecantikan, keelokan, kesempurnaan manusia. Elok aja Allah jadikan manusia tu. Jadi kena banyak memerhatikanlah, kena banyak fikir tentang alam milik Allah Azza wa Jalla. Adakah kamu sedar dengan cara berfikir dan merenung? Ini yang disuruh kita tu, fikir, renung. Sebab itu kata Nabi, berfikir sesaat, 1 saat je berfikir, lebih